عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukurillah pagi ini dapat kita bersama-sama bagi meneruskan pengajian tadabbur secara tematik berdasarkan kepada buku Hidup Mengabdi, Hidup Berbakti. Tuan-tuan perempuan yang memiliki buku, bolehlah buka halaman 76. Kuliah semalam saya menceritakan tentang syaitan sebagai musuh manusia. Ingat tuan-tuan perempuan ya, syaitan itu boleh jadi dari golongan jin dan juga golongan manusia. Jadi setiap golongan ini kelompok yang jahat, yang menderhakai Allah, itu dikelompok sebagai syaitan. Dan kepala ketuanya ialah iblis. Iblis ini makhluk yang diceritakan ketika mana penciptaan Adam dulu. Jadi itulah makhluk yang paling tua yang Allah izinkan dia hidup sehingga kepada hari kiamat. Hanya iblis satu saja, seorang saja. Dan iblis ini adalah dari keturunan jin. Jadi zuriat iblis ini, itulah zuriat jin yang ada ini, sama seperti manusia juga. Sebahagiannya beriman, sebahagian besarnya tidak beriman. Begitulah. Saya ulang-ulang cerita ni supaya kita sentiasa segar dan mengerti, faham konsep yang mana yang disebutkan iblis, yang mana yang disebutkan syaitan, kemudian yang mana pula golongan jin, supaya kita faham. Jadi syaitan dia boleh jadi manusia. Kalau manusia itu jahat, perangainya macam perangai syaitan jin, maka mereka juga syaitan. Itu kena faham baik-baik ya. Sebab Al-Quran menyebut syaitan minal jins wal ins. Tuan-tuan perempuan, insyaAllah pagi ini kita mulakan dengan ayat 7:20 surah 7, surah A'raf ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna ja'alna asy-syaitana awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pelindung, wali dan teman rapat bagi orang yang tidak beriman. Ini satu pernyataan daripada Allah mengingatkan manusia bahawa orang-orang yang tidak beriman itu, maknanya mereka mengambil syaitan-syaitan itu sebagai wali-wali mereka. Jadi konsep wali ini kena faham bahawa wali ialah pelindung. Sebab itu kita dalam hukum fiqh kita bab munakahat, wali itu merujuk kepada ayah atau penjaga kepada wanita yang akan berkahwin, dipanggil wali. Jadi konsep wali itu ialah kerana ayah dan penjaga ini, mereka lah yang memelihara, bertanggungjawab melindungi anak tadi. Itulah maksud wali yang kita kena faham. Jadi ketika mana manusia mengambil syaitan sebagai wali mereka, pelindung-pelindung mereka, maka ingatlah bahawa syaitan-syaitan itu akhirnya akan bawa ke mana? Ingat balik pada ayat yang kita baca hari semalam, membawa kepada kesesatan. Sebab syaitan itu tak ada lain, dia akan bawa manusia kepada kesesatan supaya manusia itu sesat. Jadi kerja syaitan ini, dia dah sesat, dia menyesatkan orang lain. Itulah tugas dia. Jadi kita sebagai orang-orang beriman kena faham
Kena sadar hakikat ini. Sebab itu Allah sebut di dalam surah Araf ayat 27. Bahawa orang-orang yang tidak beriman itu, wali mereka adalah syaitan. Kemudian dalam ayat yang surah Baqarah juga Allah sebut. Di dalam ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nar. Minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Allah itu adalah wali, pelindung kepada orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Sedangkan orang-orang kafir itu, wali mereka, awliya'uhum. Siapa awliya mereka? Taghut. Taghut itu termasuklah syaitan, ya. Dan segala sesuatu yang melampaui batas, yang menyesatkan selain daripada Allah itu disebut taghut. Jadi itulah pelindung-pelindung orang-orang kafir. Yukhrijuhum minan nuri ila zulumat. Taghut ini akan mengeluarkan mereka, iaitu orang kafir, daripada cahaya masuk ke dalam kegelapan. Jadi dengan penjelasan itu, kita kena mengertilah bahawanya berbeza dua kelompok itu. Ingat baik-baik. Sebab itu di dalam surah Al-Baqarah tadi saya tambahkan tu untuk menjelaskan kedudukan kita orang beriman ni, wali kita Allah. Allah waliyul ladzina amanu. Sedangkan orang kafir, wali mereka adalah taghut. Syaitan-syaitan taghut yang menyesatkan itu. Itulah pelindung-pelindung mereka. Kan berbeza. Jadi sebab itulah ayat ni menjelaskan. Sekarang kita baca surah 4 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Tidakkah kau heran melihat, wahai Muhammad, orang-orang munafik yang mendakwa bahawa mereka telah beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan dahulu daripadamu. Mereka suka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintahkan supaya kufur, ingkar kepada taghut itu. Dan syaitan pula sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Ayat ni panjang, tuan-tuan dan puan. Allah nak ceritakan bagaimana syaitan itu. Ya, jadi orang-orang yang tak beriman ni, termasuklah orang yang tak beriman ni, termasuk orang munafik. Jadi mereka ini yatahakamu ila taghut, berhakim kepada taghut. Mana buat segala keputusan dalam hidup ni apa pun ikut taghut. Ikut syaitan. Jadi akhirnya mereka disesatkan. Kerana apa? Syaitan tu tak ada kerja lain melainkan nak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Itu lagi ayat yang mengingatkan kita tentang syaitan ini. Jadi ketika mana kita faham, ya, konsep taghut, tuan-tuan puan-puan, saya sebelum ini telah pun menceritakannya. Taghut ini tidak sekadar syaitan, maksud syaitan tadi termasuk secara umum. Ada syaitan daripada jin, syaitan daripada manusia. Kadang-kadang dia muncul dalam bentuk ideologi. Contoh ideologi yang bertentangan dengan Islam. Komunisme contoh, sekularisme apa saja. Liberalisme apa saja yang bertentangan dengan konsep tauhid ini juga termasuk dalam kelompok taghut tadi. Kemudian percayakan kepada ruh, percaya kepada semangat,
percaya kepada pelbagai hal yang bertentangan dengan tauhid, termasuklah tu tauhid tadi. Dan termasuk juga orang yang mengikut hawa nafsu dia. Ingat balik, sebab hawa nafsu ni dia akan sering bergelumang dengan pengaruh-pengaruh syaitan. Jadi itu tauhid ni konsep yang umum. Maknanya sesuatu yang asal katanya dari kalimah tagha, maknanya melampaui batas. Itu dia. Jadi segala sesuatu itu yang bersifat demikian itu, dia bertentangan dengan kebenaran Allah. Kita ini, sedangkan kita wali kita Allah. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, wali mereka tauhid. Kan berbeza jauh. Jadi itulah pendirian pegangan kita untuk kita mudah depan dengan musuh kita, iaitulah syaitan. Mari kita sama-sama membaca surah surah Baqarah ni yang kita nak baca ni, saya dah sebut dah dari awal tadi. Kita akan baca ayat daripada Baqarah juga ayat 256 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Sesiapa yang ingkar kufur kepada taghut dan dia pula beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan tali yang kukuh, teguh, yang tidak akan putus. Dan ingatlah bahawa Allah itu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maknanya ayat ini mengingatkan kita supaya menentang taghut. Menolak, menentang, melawan taghut tadi. Dan kita, sebab wali kita Allah, maka kita akan menegakkan kalimah Allah. Dan itulah disebut, Allah bagi jaminan, ketika kita berada dalam situasi itu, maka Allah akan kukuhkan kita. Maksudnya Allah akan teguhkan iman, Allah akan teguhkan pendirian kita. Dan itulah pegangan yang sangat kukuh teguh. Yang disebut, urwatil wuthqa lam fisama laha. Kalimah dia. Sedangkan Allah itu, Allah kata, dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Sementara itu orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, sebenarnya mereka menyembah syaitan di sebalik berhala-berhala itu. Kerana syaitan itulah yang membisik-bisikkan was-was jahat supaya mereka sesat daripada jalan Allah. Kita baca surah 4 ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In yad'una min dunihi illa inatha wa in yad'una illa syaitanan marida. Apa yang mereka sembah selain dari Allah itu hanyalah berhala-berhala. Dan mereka dengan yang demikian tidak menyembah melainkan syaitan yang derhaka. Ingat baik-baik tuan-tuan perempuan, cerita kisah bagaimana kesesatan kaum Nabi Nuh. Maka Allah utuskan mereka untuk menyelamatkan mereka sesat. Mereka menyembah berhala. Dengar bagaimana sejarah syaitan itu jahat, memujuk. Asalnya mereka ini, kaum Nabi Nuh tu asalnya adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Tetapi syaitan membujuk-bujuk mereka. Ya, Kerana sebab itu berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh tu sebenarnya adalah nama orang-orang soleh di kalangan mereka dahulu. Nama itu kekal tetapi dah berupa bentuk berhala. Kerana syaitan memujuk mereka supaya memuliakan, mengangkat, memuliakan orang-orang saleh ini. Mula-mula dipujuk, lukislah gambar untuk memuliakan mereka. Buatlah patung bagi nampak jelas, nyata, cantik. Jadi
orang yang kemudian akan datang kemudian menambah-nambah lagi. Mungkin di perangkat awal, kita manusia ni kalau hormat tu mungkin tunduk sikit je kepala. Contohlah kan. Tunduk, tanda hormat. Kemudian datang generasi berikutnya, tambah lagi. Tunduk sampai peringkat rokok. Kan sudah mula tu, syaitan berjaya dah tu menyesatkan manusia. Awal-awalnya nak memuliakan orang-orang soleh, maka dipatungkan supaya nampak. Jadi hormatlah pada patung itu dengan niat nak hormat orang soleh. Akhir-akhirnya datang generasi demi generasi kemudiannya, daripada rokok, daripada menghormat tunduk sedikit menjadi rukuk, akhirnya sujud sembah patung. Sesat habislah. Itulah kejayaan syaitan menyesatkan umat terdahulu. Sama juga dengan kita umat hari ini pun, syaitan terus bekerja keras untuk menyesatkan kita. Sebab tu tuan-tuan dan puan hari ini, satu isu yang saya sering mengingatkan perkara ini, kerana perkara ini jelas nyata dalam masyarakat kita, dalam jamaah kita umat Islam. Kita nak menghormat orang-orang soleh di kalangan kita. Itulah timbul isu orang kata si anu ini keramat, si anu ini wali. Tak apalah, itu kemuliaan-kemuliaan yang Allah bagi kepada seseorang yang tinggi takwa kepada Allah. Tetapi isunya kita menghormati mereka berlebih-lebihan. Hari ini tak adalah nampaknya umat kita buat patung lagi seperti mana kaum Nabi Nuh. Tetapi hari ini yang kita lihat, mereka membina kuburan-kuburan, komplek permakaman, komplek kubur orang-orang yang dianggap keramat, wali-wali, orang-orang soleh ini dibuat sebegitu. Guna ramai-ramai pergi mengunjunginya. Itu cara perbuatan hari ini. Jadi kita kena mengingat, ini semua kerja syaitan untuk menyesatkan kita. Jadi tuan-tuan dan puan jangan terpedaya. Sebab itu kita kena faham, kenal syaitan dan kenal langkah-langkahnya. Dan kita sendiri kena tahu pendirian tauhid kita macam mana. Mana tauhid kita ni kita tidak boleh. Sebab kita kena ingat, nanti orang akan bagi alasan, oh kami pergi ke kuburan ini sekadar nak menghormati saja. Kerana mereka ini orang-orang soleh, nak ambil barakat daripada mereka. Ingat baik-baik tuan-tuan dan puan. Dari sinilah mulanya syaitan memperdaya kita. Jadi isu akhirnya orang yang mengikut dah mula bawa dipanggil bawa nasi kunyit, bawa ayam ke tempat-tempat yang dipercayai keramat dan sebagainya. Dan ini berlaku dalam masyarakat kita. Kuburan-kuburan itu didatangi, bawa makanan dan sebagainya. Apa tujuannya? Maka berlakulah pemujaan. Berjayalah syaitan menyesatkan kita. Berjamu dan sebagainya. Buang ancak apa sebagainya. Itu semua amalan-amalan sesat daripada syaitan. Itulah syaitan menyesat kita. Jadi kita kena berawas. Kemudian dalam hari ini kalau kita tidak dapat membezakan antara tauhid dan syirik, kadang-kadang kita mengagungkan guru-guru kita, mengagungkan syekh-syekh kita, mengagungkan imam-imam kita berlebih-lebihan. Sehingga sampai ke level nak memuja dia. Na'udzubillah. Tidak boleh tuan-tuan. Tidak dibenarkan. Tapi kita selalu memberi alasan bahawa itu adalah cara kita menghormati mereka, memuliakan mereka. Itulah peringkat awal pujukan syaitan kepada kaum Nabi Nuh yang sesat dulu, tuan-tuan dan puan. Dia memujuk kaum itu supaya memuliakan orang-orang soleh ni. Memuliakan orang soleh tidak salah dan sebaiknya, tetapi caranya syaitan mengelincir perlahan-perlahan sehingga akhirnya orang menyembah patung kepada orang-orang soleh itu. Itulah yang terjadi kepada kaum Nabi Nuh. Akhirnya lihat bagaimana dahsyat siksaan yang Allah turunkan kepada mereka, kaum yang sesat itu. Datangnya banjir besar melenyapkan habis seluruh kaum Nabi Nuh kecuali orang-orang yang beriman bersama-sama dengan baginda sahaja yang Allah selamatkan. Jadi tuan-tuan dan puan, bahaya tipu daya syaitan ini. Kita kena sentiasa berawas tuan-tuan dan puan.
Kita takut dalam amalan-amalan kita. Tolong periksa balik amalan-amalan kita. Jangan ada elemen-elemen syirik kerana ia akan merosakkan seluruh amal baik kita. Ya? Jadi sebab itulah tuan-tuan perempuan, bab tauhid ini kena jelas. Marilah kita kembali kepada Al-Quran. Marilah kita kembali kepada sunnah. Kita belajar dari sumber yang ada ini. Kerana dalil-dalil Al-Quran sangat jelas, sangat tegas tentang tauhid ini. Lagipun apa yang diajar oleh Al-Quran itu sangat mudah, sederhana, tidak berbelit-belit, tidak menggunakan falsafah-falsafah yang kadang-kadang kita dengar mengelirukan kita. Nak cerita bab tauhid, tapi kupasan ulasannya entah berbelit-belit sehingga akhirnya orang jadi keliru dan tidak faham. Jadi tuan-tuan dan puan, kita sepatutnya kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada sunnah Rasul. Kita belajarlah tauhid daripada sumber-sumber ini. Kerana inilah sumber-sumber yang dapat menyelamatkan kita. Tuan-tuan perempuan, kita sambung kepada ayat surah 4 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Dan syaitan itu sentiasa hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh. Jadi itulah bahaya tuan-tuan dan puan-puan. Ketika mana kita tak kenal musuh kita syaitan ini, maka kita mudah terpedaya. Ya? Sebab syaitan ini boleh merupa. Ya? Kalau hari ini kita lihat syaitan dari kalangan manusia, ada yang datang ya di kalangan manusia, kita berjumpa, kita bertemu secara nyata. Ada orang yang jubahnya besar, hebat. Serbannya pun besar. Ya? Penampilan zahirnya, Masya Allah, sangatlah hebat. Tapi rupanya dia adalah syaitan yang akan menyesatkan kita. Mungkin dia menakwa dialah seorang guru, dialah seorang alim, dialah seorang yang mempunyai ilmu-ilmu yang penuh dengan hikmah, keajaiban dan sebagainya. Mungkin dia mendakwa dirinya sakti. Awas tuan-tuan perempuan. Ini yang banyak menyesatkan kita. Terutama orang-orang yang tiada berilmu. Jadi sebab itu perlunya ilmu. Itu kuncinya ilmu. Kerana dengan ilmu itu kita dapat mengenal siapa dia ni. Apakah dia benar-benar orang yang alim yang nak bawa kita ke jalan Allah atau sebaliknya. Sebab syaitan juga tuan-tuan perempuan boleh pakai jubah. Boleh pakai serban. Ya? Boleh berlagak dengan gaya dan cara yang dapat memukau kita. Terutama golongan yang jahil. Jadi sebab itu tuan-tuan. Seperti juga dalam hal kita buat rawatan. Ada orang mendakwa rawatan Islam. Tapi di dalamnya masuk elemen-elemen yang tidak syar'i. Tapi kerana penampilannya hebat dengan jubah janggut panjang, bercelak apa sebagainya contoh. Ada juga orang kita yang terpedaya. Jadi tuan-tuan perempuan, kita kena berhati-hati menghadapi syaitan yang menggunakan pendekatan ini yang kita takut. Kerana syaitan ini pandai menyamar. Yang jelas nyata syaitan yang jahat itu senang. Sebab dia mengajak cara yang dari kalau ayat memaham ayat yang kata syaitan akan datang dari kiri. Mana dari sudut amalan-amalan jahat itu senang kita nampak. Ini syaitan yang datang dari kanan ni yang berbahaya. Sebab dia menampil wataknya seolah-olah orang-orang yang alim, orang yang warak, orang yang benar. Tetapi sebenarnya adalah penyamaran. Itu yang kita kena berhati-hati. Tuan-tuan dan puan, kuliah kita telah membaca ayat-ayat yang mungkin berhujung sudah kuliah kita pagi ini.
Uh, saya akan tulis catatan nota kuliah kita pagi ini. Tuan-tuan perempuan, saya telah mencatatkan nota ayat-ayat yang kita tadabbur pada pagi ini di papan putih. Sila catat untuk ulang kaji kita. Sekadar itu dulu, insyaAllah kita bertemu lagi di esok hari. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nusina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.